Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk setiap perkara bergantung kepada niat. Nama saya Siti Hawa binti Azlan dan nombor matrik saya 16 TKA 21 F1044. Nama saya Nurul Jati Mintik Ishak. Nombor matrik saya 16 DKA 21 F1045. Nama saya Nur Afika binti Muhammadudin. Nombor matrik 19 TKA 21 F1048. Hadis riwayat Saidina Umar Al-Khattab. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan sesungguhnya kedudukan bagi amalan tersebut adalah tertakluk kepada apa yang diniatkan. Niat bermaksud suatu lintasan dalam hati untuk melaksanakan sesuatu. Fungsi disyariatkan niat. Yang pertama, membezakan ibadat dengan adat, iaitu menahan diri dari makan kerana puasa atau menguruskan badan. Menyembelih binatang untuk makan atau ibadat korban. Kedua, membezakan ibadat dengan ibadat yang lain. Ibadat fardu atau sunnah atau mengeluarkan wang sebagai sedekah atau zakat. Amalan selain ibadat khusus, niat sangat diperlukan bagi tujuan mencapai status ibadat atau bernilai di sisi Allah SWT dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, kajian, perekaan dan penyelidikan hendaklah bertujuan baik dan menepati syarat. Contohnya menghasilkan telefon pintar yang boleh memudahkan dan membantu kerja manusia. Yang kedua, setiap perancangan dan pelaksanaan bagi mencapai matlamat di atas hendaklah disusun dengan baik dan menepati kualiti syarat dan semasa. Contohnya menghasilkan sistem pengurusan yang mampu menjadikan kerja tersusun dan efektif. Yang ketiga, mendahulukan sesuatu yang terpenting daripada yang penting sebagaimana yang diminta oleh tujuan syariat. Contohnya, menyelamatkan nyawa ramai manusia menjadi keutamaan dan menghasilkan kenderaan berbanding untuk tujuan keuntungan. Seterusnya, niat membawa erti seseorang yang dimaksudkan sesuatu atau menghasratkan sesuatu dan disertai dengan perbuatan khususnya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah ini membawa maksud setiap perkara dinilai dengan melihat kepada motif dan matlamat yang akan diperolehi. Ia juga bermaksud setiap perkara atau perbuatan dinilai dan bergantung kepada niat seseorang. Dengan itu, setiap amalan yang dilakukan oleh mu'alaf bergantung kepada apa yang diniatkannya. Kaedah ini juga membawa maksud amalan dan tindakan seseorang sama ada perbuatan ataupun perkataan. Hukumnya adalah berbeza kerana berbeza tujuan dan amalan seseorang dan tindakannya ataupun hukum-hukum syarak dalam setiap perkara dan urusan manusia akan terbentuk berdasarkan tujuan atau niat di sebaliknya. Ini kerana matlamat penting disyariatkan adalah untuk membezakan amalan ibadat dan adat serta membezakan taraf ibadat antara sesama manusia. Ia juga bermaksud setiap amalan sama ada pahala atau dosa bergantung kepada niat perbuatannya atau cetusan hatinya. Khasad. Seterusnya, kaedah ini terbit daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya, hijrahnya itu berdasarkan apa yang dihijrahkannya. Riwayat Bukhari. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Nurul Izzati untuk tajuk yang seterusnya. Terima kasih Siti Hawa. Seterusnya, contoh situasi yang bergantung kepada niat. Yang pertama, pemekaran pokok untuk tujuan penanaman semula dengan niat menjimatkan kos atau mengelak pembaziran adalah ditolak kerana asap yang dilepaskan ke udara boleh mencemarkan alam sekitar. Walaupun niat yang melakukan penanaman semula adalah baik. Ini kerana terdapat inisiatif lain dalam